masa kita nak perkenalkan kita punya speaker baru untuk sesi Let's Learn Futures webinar. So kita nak perkenalkan Tuan Syamil Pakis. Tuan Syamil ada kat situ tak? Ada. Okey, terbaik. Mungkin dia nervous dia tak jumpa unmute button. So tak apa. Ini merupakan first time juga saya bersiaran langsung dengan Tuan Syamil sebab selalu tengok kat Facebook, selalu tengok kat social media apa semua. So ini adalah sesi yang pertama kali kita akan buat bersama dengan Tuan Syamil. So kalau kita tengok biodata dia, dia ada 10 tahun pengalaman. Kan dia memang dah pakar dalam bidang futures. So saya pun kenal dia punya sifu dia siapa. So insyaAllah kita akan dengar sesi pada malam ni daripada Tuan Syamil. Dipersilakan Tuan Syamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua peserta yang hadir untuk malam ini. Jadi untuk tajuk malam ini saya akan membincangkan berkenaan dengan strategi efektif pengurusan modal, kontrak, pasaran hadapan, minyak sawit, SCPO. Okey, jadi dia tak boleh pergi satu nafas. Kalau satu nafas, habislah. Okey, jadi sebelum bermula, ini adalah sedikit penafian daripada saya. Jadi maklumat yang disediakan pada webinar ini adalah maklumat umum dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat kewangan. Jadi sebarang aktiviti jual beli adalah atas tanggungjawab anda sendiri. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, lakukan penyelidikan yang teliti dan dapatkan nasihat daripada pakar pelaburan yang berlesen daripada Suruhanjaya Security. Pelaburan pasaran hadapan ini melibatkan risiko yang amat tinggi dan prestasi masa lalu tidak menjamin keputusan masa depan. Dan yang paling penting, penyampaian webinar ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri dan tidak melibatkan mana-mana broker tertentu dan maklumat yang disediakan ini tidak berkaitan atau disokong mana-mana broker. Jadi anda dinasihatkan untuk melakukan kajian sendiri terlebih dahulu sebelum memilih mana-mana broker. Jadi sebelum kita bermula, okey, apa-apa pelaburan sekalipun, kita mesti tahu tentang slide selepas itu. Okey, jadi untuk malam ni kita akan bercerita tentang 5 bab yang mengenai strategi efektif pengurusan modal. Jadi bab yang pertama adalah pengenalan kepada pengurusan modal itu sendiri. Dan yang kedua, kepentingan matlamat pengurusan modal. Bab yang ketiga, kita akan sentuh tentang pemilihan produk yang sesuai dengan matlamat. Bab yang keempat, risiko dan ganjaran yang terdapat dalam dunia SCPO. Dan bab yang terakhir adalah jurnal pelaburan dalam pengurusan modal. Okey, untuk bab yang pertama, sebelum kita menguruskan modal, kita kena tahu produk apa yang kita kena masuk dahululah. Okey, jadi dia ada 5 checklist sebelum kita start mana-mana pelaburan. Okey, tak kisah FCPO ke ataupun saham sekalipun, okey, masuk IPO, mesti checklist ni kena ada. Okey, so checklist yang pertama adalah kita kena bersedia menghadapi kerugian. Mana-mana pelaburan mesti ada kerugian yang kita kena hadapi. Okey, sama ada banyak, sama ada sikit, sama ada wipe all kita punya modal ataupun dalam 30%, begitu. Jadi sebelum kita nak masuk, contoh macam malam ini kita nak masuk berkenaan dengan SCPO, kita kena bersedia apakah kerugian-kerugian yang mungkin berlaku dalam dunia SCPO itu sendiri. Yang itu untuk lebih detail kena tanya kepada remiser yang bertauliah lah. Apa kerugian? So dia tanya remiser, kalau saya masuk investment SCPO ini, apa kerugian-kerugian yang mungkin saya akan alami? So that kita ada expectation, oh kita masuk ni, mungkin akan rugi banyak ni. Jangan masuk dengan mindset, oh nak untung dulu. Kalau masuk dengan nak untung dulu, susahlah. Jadi kita tak bersedia menghadapi kerugian tu. Jadi bila kita expect, oh kerugian kita contohlah wipe off dalam 20% modal kan. So kita tahu dalam 10,000, kita mungkin rugi dalam 2,500 bila kita invest dalam dunia SCPO ni. Jadi kita tak terkejut kalau kita rugi banyak itu. Alright. Untuk checklist yang kedua, matlamat keuntungan yang realistik. Okey, sebab apa saya selalu pesan benda ni? Sebabnya kadang-kadang orang masuk dengan modal dalam 10,000, dia punya matlamat tu agak tak realistik. Bukan tak boleh capai, tapi matlamat tu
akan ambil masa. Contoh, dia masuk 10,000, dia nak dalam next 3 month become 1 million. Okay? Jadi keuntungan tu nak kata tak boleh, boleh, tapi dalam 1/1000 lah. Jadi matlamat keuntungan yang realistik ni kita kena ada lah sebelum kita masuk pelaburan tersebut. Okay? Untuk checklist yang ketiga, adakah kita nak buat pelaburan kita ini compounding atau pendapatan bulanan? Okey, dua ni berbeza. Katakan untuk compounding bermaksud modal yang kita masuk, contohlah 20,000, 30,000 tu, modal itu kita tak akan sentuh. Masuk 20,000, katakan, 20,000 ni aku tak akan sentuh dalam setahun. Jadi setahun tu memang kita tak akan sentuh lah. Biar account tu cumulative grow. Okey? Ataupun kita masuk investment SCPO ini dengan modal 20,000, katakan pendapatan bulanan tu kita anggarkan dalam dapat dalam 2,000 sebulan pun should be nice kan. Okey? Jadi checklist ni kena ada berapa kita nak sebulan untuk capai kita punya expectation. So kerugian kita dah tahu, keuntungan kita tengok realistik ke tak, adakah kita guna itu compounding ataupun pendapatan bulanan. Sebab trading SCPO ni bukan macam trading biasa-biasa sebab dia melibatkan risiko yang amat tinggi. Boleh jadi overloss juga. Okey? So, jadi untuk checklist yang keempat iaitu kesesuaian modal. Okey? Kesesuaian modal ini jangan sikit sangat dan jangan banyak sangat. Okey? Sebab apa? Kalau kata rugi tu boleh jadi overloss. Jadi, modal itu kita akan ambil agak-agak saja. Alright. Jadi selepas kita tahu kesesuaian modal, yang paling penting adalah size lot yang kita kena masuk. Okey. Size lot ni penting. Modal dengan lot tu kena sesuai. Kadang-kadang orang masuk 10,000 dia buka 4 lot. Okey. Yang itu kalau kata sekali loss, memang account dia barai lah. Okey. Jadi kelima-lima checklist ni kalau kata dah lengkap, and then you good to go lah untuk first step kita tahu sebelum kita nak uruskan modal tersebut. Okey. Jadi untuk malam ni saya akan go through in detail lah kelima-lima perkara ni. Okey. Untuk bab kedua, apakah kepentingan matlamat pengurusan modal? Jadi kalau kata ada siapa-siapa nak tanya dulu, boleh tanya situ lah. Saya tak nampak chat tu. Yang nampak chat tu Tuan Eza kita. Kalau kata ada soalan boleh tanya dulu sementara tu lah. Okey. Sementara saya sambung ni. Okey. Untuk bab kedua, kita akan masuk kepentingan matlamat pengurusan modal. Jadi pengurusan modal ni penting tak? Penting. Okey. Dia ada 4 perkara lah untuk pengurusan modal ni. Matlamat. Okey. Perkara pertama adalah matlamat yang kita rangka 5 checklist tu tercapai. Okey. Keputusan pelaburan yang dilakukan dengan lebih tenang. Okey, jadi kita adalah matlamat yang realistik. Okey, bila kita masuk, realistik. Kalau kata sebulan nak dapat 2,5. Dah capai 2,5, realistik lah. Okey, kalau kata loss pun dalam 1,000, kita tenang sebab kita dah boleh menerima loss tersebut. Okey. Dan bila ada pengurusan modal, yang ketiga ni penting sebab selalu saya jumpa orang masuk modal cukup-cukup. Okey. Jadi macam trader-trader, kita memang impikan untuk buat withdrawal. Pengeluaran. Trade untung sebulan daripada 20,000, untung 2,000 keluar. Untung 2,000 keluar. Okey. Jadi bila modal dia tu tak cukup, bila account dia trade sebulan tu asyik loss. Jadi modal simpanan dia tadi dia guna untuk top up lagi. Okey, orang lain withdraw. Kita akan jadi kaki top up. So berdua benda ni berbezalah. Jadi bila kita ada satu matlamat yang realistik, modal simpanan kita tu tidak terganggu. Kita tahu kita akan loss banyak ni. Sebab tak ada siapa boleh janjikan day trade win 100%. Itu saya for sure lah. Kalau siapa boleh dapat 100% tu memang hebat lah.
Okey. Jadi untuk pengurusan, kenapa pentingnya pengurusan modal ini? Bab keempat adalah perdagangan dijalankan seperti sebuah perniagaan. Okey. Jadi kita tak nak buat trading ni macam gambling. So kalau kata rugi tu memang wipe up semua akaun. Kalau masuk 20,000 tu, rugi-rugi memang 20,000. Kita tak nak benda-benda tu berlaku. Jadi macam meniaga tiap-tiap pagi buka kedai, buka gerai nasi lemak. Hari ni dia meniaga, katakan modal dia 1,000. Okey. Oh, hari ni mungkin pelanggan banyak. So setiap hari target dia mungkin akan untung 500. Okey, kalau kata rugi pun hujan hari tu, hujan-hujan pun dia akan rugi dalam 200. So dia tahu kalau dia meniaga dia rugi banyak ni. Dia akan untung banyak ni. Jadi kita nak buat perdagangan atau trading ni macam satu perniagaan supaya benda tu jadi realistik lah. Okey, dia tak ada letak duit memang untung batu, untung sabut, tak ada. Yang tu kalau boleh jangan buat lah. Sebab apa? Berdasarkan saya pun sendiri punya pengalaman dalam first year, 6 month, okay, kita buat begitu. And then, Alhamdulillah, okay, account tu memang wipe out, rugi dalam 15,000. And then, we learn something lah from that. Perdagangan, kalau boleh, buat macam satu perniagaan. So, saya dah learn benda tu in a hard way. Jadi, siapa-siapa yang dengar ni, mohon, buat, dengar apa yang saya sampaikan ni lah. Kalau tak ambil banyak, ambil sikit pun tak apa. Okey, ini untuk bab kedua. Jadi, kalau kata saya terlampau cepat bagi tahu Okey. Jadi untuk bab yang ketiga, okey, bab ni paling penting sekali Jadi selepas dah jumpa reminder, selepas dah confirmkan produk tu dia punya risiko macam mana, and then kita kena tahu apa yang kita kena faham dan berapa modal yang kita kena letak dalam investment SCPO ini sendiri. Okey, jadi kita masuk bab ketiga, pemilihan produk yang sesuai dengan matlamat. Okey, ambil calculation ini Okey. Jadi formula modal dan lot. Okey. Jadi untuk SCPO okey, formula dia senang. Apa-apa produk futures, ambil margin kalikan dengan 1.4. Baru kita dapat modal berapa lot yang kita boleh buka. Okey. Untuk SCPO, margin dia adalah sebanyak 7,000. Okey. So, saya tak cerita berkenaan dengan half margin atau quarter margin lagi. Kita cerita pasal margin dulu. Okey. Margin 7,000 kalikan dengan 1.4. Itu modal yang sesuai lah per lot untuk kita investment. Itu tadi kejap So, saya ambil calculator lah. Ada calculator sini. Share this window. Sekejap Okay. Nampak calculator? Tak nampak, tak nampak. Tak nampak. Okey, nampak tak? Sekarang nampak calculator? Belum lagi. Belum lagi Tak nampak. Okey, kejap Alright. Tapi CV dia kalau optimum tu mudah lah kan. Maknanya kalau margin kali 3 je lah. Maknanya dia yang optimal. Optimal. Kali 3 betul. 3 kali. Kali Kejap 3. Okey, boleh. Tak ada masalah. So, ada tak lepas ni? Share. Saya pergi dekat calculator. Okey. Alright. So, nampak calculator Sekarang nampak. Alhamdulillah. Okey. Jadi ni first time. So, saya minta maaf sekiranya kata apa, kekilafan berlaku. Alright. Jadi, okey. Margin yang biasa kita ambil untuk trading, kita ambil 7,000. Kalikan dengan 1.4. Ini yang minimal lah. Jadi ini adalah modal yang kita perlukan untuk trading SCPO, 9,800. Okey, kenapa 9,800 Syamil? Kenapa tak boleh rendah lagi? Boleh, tak ada masalah. Berapa modal yang rendah pada tu pun tak ada masalah.
Cuma kita expect kita akan rugi dalam trading SCPO sebanyak kurang daripada 30%. Okey? Katakan modal 10,000, kita sanggup rugi 3,000. Okey, lebih daripada 3,000 tu mungkin ada masalah dengan trading kita. Okey? Jadi secara tepatnya adalah 28.57%. Berdasarkan kira-kira 1.4 ni tadilah. Okey? Jadi andai kata bertanya kepada broker tersebut, broker tu cakap, kita ada bagi half margin. Kita ada bagi quarter margin. Apa maksud margin ni tadi? Jadi macam saya cakap, margin yang diberikan bursa 7,000. Bila broker cakap kita bagi quarter margin, bermaksud 7,000 tu tadi kita akan bahagikan dengan 2. Okey? Jadi ini adalah modal minima yang kita kena ada. Dapat margin, nilai margin 3,500 kalikan dengan 1.4. Okey? Jadi ini adalah modal yang sesuai untuk kita start trading. Okey? Jadi jarak dia dengan kita kena margin tu tadi agak jauh lah, dalam 30% daripada kita punya modal ni tadi. Okey? Katakan broker tu cakap, Syamil, kita bagi quarter margin. Bagikan dengan bagi 4. Okey? Ni quarter margin lah. Okey? 1,750. Ada broker bagi banyak ni. Okey, margin ni hard lah. Hard untuk kita nak trading. Bermaksud bawah daripada 1,750 tu kita dah tak boleh trade. Okey? Dapat nilai margin ni kalikan dengan 1.4. Ini adalah modal yang sesuai untuk kita trading dengan akaun tersebut per lot. Okey? So kalau kata nak trade lot banyak, tak ada masalah. Kalian je lah. Kalau kata nak trade 4 lot, kalikan dengan 4 lot. Okey? Jadi inilah modal yang kita nak masuk kalau kata kita nak trade 4 lot. Okey. Cumanya saya ambil calculation ni sebagai satu lot dulu, supaya kita boleh faham apa modal yang kita kena ada untuk trading. Okey? Yang paling optimum adalah kali 3. Bermaksud 7,000 kalikan dengan 3. Okey? Jadi 21,000 per lot. Ini yang paling selamat lah. Okey? Kalau lebih daripada tu pun tak ada masalah. Cumanya pastikan kita cukup mahir tentang pelaburan FCPO ni. Kalau tak mahir, emosi datang, siap. Ditekan-tekan lot tu, okey, sampai account, burn. Okey? Ingat modal yang kita masuk ni modal yang kita sanggup rugi. Okey? Kalau tak sanggup rugi, duit tu ambil, simpan berbantal. Okey? Atau simpanlah dekat instrumen-instrumen lain. Okey? Sebab SCPO ni tak macam dunia lain. Okey. Jadi untuk calculation ini setakat ini ada soalan tak? Ada soalan, Tuan Neza? Ada yang bertanya? So far belum ada. Okey, bagi siapa yang ada soalan boleh klik di ruangan yang Q&A. So siapa yang nampak button 3 yang kat belah bawah tu, dan make sure you klik button Q&A tersebut dan type soalan tu. Okay. Untuk siapa yang kenal saya, kali ni tak boleh on mic Okey. So minta tolong tulislah. Itulah. Minta samalah siapa ada soalan masukkan di ruangan Q&A supaya kita semua boleh tengok. Okey, mungkin kita boleh start off dengan soalan pertama daripada Faiz. Faiz tanya, margin call tu apa? Mungkin Tuan Syamil boleh mention tentang margin call? So saya memang expect soalan tu berlaku. Jadi kita nampak ini mana dia pergi. Okey, nampak saya pin Nampak pin ke? Tak nampak. Tak nampak juga. Alright. Sekejap Oh, you're showing calculator. Okay. Okay, sekarang nampak pin. Okey.
Sekarang nampak. Nampak pin. Okey, margin ni macam gini. Margin, sebelum kita pasal margin call lah. Okey, margin ayat mudah adalah sebab margin ni pinjaman. Okey, margin maksud dia ayat mudah ayat layman. Margin maksudnya bawah daripada had margin, okey, tidak boleh trade. Okey, itulah margin call. Simple. Okey. Jadi menjawab pada soalan itu, inilah margin bermaksud bawah daripada had margin tak boleh trade. Tekanlah order tu, okey, sampai tembus screen pun memang order tu tak execute. Okey. Jadi untuk sedikit penjelasan tentang margin tu tadi, anggapkan ini adalah kita. Okey. So inilah saya lah, Syamil. Okey. Jadi ini adalah kita. So sorry sebab drawing saya tak berapa nak cantik, kita pakai pen kan. Okey. Ini adalah kita dan ini adalah orang panggil dia gaung. So saya selalu guna term macam ginilah. Okey. Lagi dekat kita dengan gaung, okey, lagi bahayalah. Okey. Gaung ini adalah margin call. Alah, comel lah tulisannya. Okey, margin call. Okey. Margin call. Okey, katakan ni saya jauh dengan gaung ni. Maksud saya jauh dengan margin call lah. Okey, margin call ini RM7,000. Margin ni saya kat tu lah. Okey. Margin 7,000. Modal saya sekarang katakan Syamil. Okey, macam saya dah bagi calculation kan. Dalam 9,800. Okey, berapa jarak saya dengan margin? Kalau kata kita kira, dalam 2,800. Okey, RM 2,800. Aduh, comel sangat tulisan ni kan. Pinau tu tengok. Okey. Jadi, jarak ini adalah jarak sebelum saya kena margin call. So, boleh faham Tuan, siapa tadi? Tuan Afi. Jadi, jarak ni penting lah. Sebab tu saya cadangkan, lebihkan duit tu daripada margin, nisbah dia 1.4. Sebab apa? Kita tak nak rugi tu banyak sangat. Kita tak nak rugi tu, orang kata apa, dekat sangat dengan margin. Okey? Bukan bermaksud modal lebih daripada sini, tak boleh trade, boleh trade. Tapi kalau kata dah kita punya modal dalam 7,050, okey? Masa tu awak nak tekan order pun memang terketar lah jawapan dia. Sebab masa rugi sekali dah tak boleh tekan trade. Okey? Di sinilah permulaannya trader kaki top up. Okey? So masuk sini agak-agak margin, cekak-cekak pada hidung, dia trade loss. Top up lagi sikit, bagi cukup margin. Loss lagi. Top up sikit lagi. Sebab top up ni akan ambil masa. So sementara kita loss tu tadi, pagi loss, nak top up pagi. Petang masa tu baru SCPO bergerak. Jadi kita loss opportunity kat situ. So, cara terbaik, pastikan kita punya margin tu cukup kuat untuk tampung loss-loss kita tu tadi sebelum account kita tu win. Itu sedikit pesanan saya lah berkenaan dengan margin call ni. Okay? Jadi orang margin call ni bukan orang. So, kalau kata account kita tu tak cukup, tak boleh nak trade. Jadi, menjawab soalan tu lah. Ada soalan kedua ke? Mungkin kita boleh continue. Sebab ni kita boleh continue dan kita ambil Q&A pada ujung sesi nanti lah kot. Alright. Kita kumpul soalan banyak-banyak. Kita kumpul soalan banyak. Okey, kumpul dulu. Okey. Jadi pemilihan produk yang sesuai dengan matlab. Okey. Jadi berdasarkan contoh modal kita tadi 20,000. So jangkaan keuntungan kita tu untuk SCPO bukan tak boleh buat 50% per month. Saya pernah jumpa orang yang buat 100% per month pun. Okey, kita ambil satu nombor yang realistik. Okey, per month kita ambil 5% sehingga 50%. Okey,
Which mean daripada modal 20,000 tu kita jangkakan sebulan kita create 1,000 keuntungan. Capai 1,000, tutuplah. Trade bulan depan pula. Kalau boleh. So, kadang-kadang orang ada penyakit. Untung dah banyak ni, dia tak reti nak stop trade. Tu biasa. Okay? Kadang-kadang ada orang dah loss banyak ni, ada geram. Tekan order banyak. Tu pun masalah juga. Okay? Jadi, sebelum trade tu kita dah tahu, jangkaan keuntungan kita berapa. Modal 20,000, jangkaan keuntungan, katalah sebulan gaji minima rakyat dalam 1,500. So, kita akan ambil 1,500 daripada modal 20,000 tu tadi. Okey, nak tepat lah, ambil 2,000 senang. Okey, bermaksud jangkaan keuntungan kita dalam 10% sahaja. Apa nak buat bila dah capai 10% ni? Stop trade. Okey, itu cadangannya, stop trade. Ini yang saya buat lah. Apa yang saya buat? Capai, stop trade. Dalam 3 hari, capai 5,000, stop trade. Lagi 3 minggu tu buat benda lain. Okey? Boleh. Yang ketiga adalah harga per point. Standard FCPO per point bersamaan dengan RM25 per lot. Okey? Boleh Jadi, berdasarkan kita punya modal ni tadi, dalam... Okey. Saya kena share balik kot. Okay, itu ada. Alright. Okay, nampak kalkulator Tuan Nita? Okay, nampak. Nampak, alright. Jadi, kita punya modal dalam 50,000, dalam 20,000 kalikan dengan jangkaan keuntungan by persen, which mean dalam 10% lah, kali 10%. Okay, tak boleh ni. 20,000 bahagi 100, saya ambil calculation manual lah, kali dengan 10. Okay, jadi harga per point kita tu tadi 25, bahagikan dengan 25. Bahagi dengan 25. Okey, bersamaan dengan 80 point kat situ. Katakanlah kita tambah lot, point kita akan jadi rendah lah. Okey, jadi ini adalah target point yang kita kena capai setiap bulan. Okey, untuk SCPO 80 point per month achievable. Okey, mana-mana bawah 200 achievable. Okey, manusia normal boleh buat lah. Bukan maksud saya dapat 400, boleh je. Okey, cuma saya cakap selalunya orang akan capai lah 200 point per month, boleh capai. Okey, jadi ini adalah target bulanan point kita tadi, sebanyak 80 point. Tidak termasuk charge broker. So Syamil mention ni tak termasuk charge broker. Yang itu kena tanya broker. Okey, jadi seterusnya kita masuk target kerugian. Okey, jadi target untung dah ada, target rugi mesti ada lah. Okey, katakanlah kita rugi dalam 2,000. Kita untung 2,000. Kita target kita punya kerugian sebulan 1,000. Mesti ada target. At least. So, 2:1 lah. So, kat situ. Jadi, bila dah siap dengan ini, barulah kita dapat satu benda. Inilah yang selalu saya pesan, kita kena ada satu guidance ini. Saya berdagang dengan 20,000. Okey, itu modal kita lah. Modal kita. Dan berapa lot kita boleh buka? Katakanlah kita buka dalam 2 lot. Okey, 2 lot. Okey, jangkaan keuntungan saya target sebulan dalam 5,000. Which mean dalam 100 point. So that kita dah ada target keuntungan. Cukup tak checklist tu? Cukup. Okey, sanggup rugi berapa? Kita rugi dalam 2,500. Jadi benda ni kita dah dapat. Ini khas untuk kita. Okey, tak perlu tengok trader lain. Kita tengok trader kita sendiri je. Cara trade kita sendiri saja.
Okey, biarlah orang lain dapat berapa banyak pun, biar dia rugi berapa banyak pun, ini perjalanan trade kita. Jadi, from time to time, benda ni kena touch up. Okey. So, setiap bulan, next month macam, oh dah biasalah dapat 5,000 sebulan. And then, try tambah lot lagi. Okey, sebab tambah lot ni senang je. Tambah lot, 3 lot. 3 lot jadi 7,500 dah kat sini. Okey, 4 lot dah jadi 10,000 dah kat sini. So, kita nak create success pattern tu, benda-benda yang boleh dicapai. Okey, tak ada siapa boleh capai tangga ke-10 sekiranya dia tak lalu tangga 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Supaya kita tak terkejut. Trade. Bulan ni dapat 20,000 lah. Terkejut, tak pernah capai. Siap lah next month. Next month kita jadi overconfident. Okey, sampai masa market tak mengikut apa yang kita nak, masa tu rugi memang overloss. Okey, mostly. Okey, jadi untuk bab ketiga, saya rasa saya macam terlaju sangat. Okey, so tak apa. Okey, untuk yang contoh ini ada soalan tak? So saya banyak ni soalan lah. Okey. Okey, terbaik. So, nak go through soalan as you go along ke macam mana? Atau nak kumpul? Boleh. Go through Boleh, soalan lah. Sebab slide selepas ni jadi macam pendek sikit lah. Okey, terbaik. So, ada yang tanya daripada Fidaus. Dia tanya, kenapa ada half margin? Sebab tadi mungkin Tuan Syamil kata full margin 7,000. Tapi kenapa broker bagi half margin? Mungkin boleh explain ke? Instead of 7,000, dia bagi half margin 3,500. Okey, itu kemudahan yang ditetapkan oleh broker. Simple je lah. Okey, itu sebab dia mampu untuk bagi half margin. Okey, berdasarkan kewangan kita tu, dia mampu bagi half margin. Okey, sebab broker ni tak suka-suka bagi orang half margin, quarter margin. Okey, dia tengok, oh kewangan kita. Dia cakap, oh Syamil, daripada gaji ni, cukuplah untuk kita dapat half margin, cukuplah untuk dapat quarter margin. Maknanya kekuatan kewangan kita tu, bila loss, kita mampu nak top up. Itu bank akan tengok lah, broker akan tengok. So kalau kata dapat quarter atau margin, makna broker tu yakin kalau kata kita loss, kita boleh cover. Okay. Dan itu je lah. Mostly yang itu. Okay. So Okey, terbaik. Mungkin ada soalan tambahan daripada Wan. Dia tanya, okey, apa yang kita perlu berhati-hati kalau kita guna half margin atau quarter margin daripada broker tu? Mungkin disadvantage lah kan? Orang kata disadvantage lah. Sebenarnya advantage je kan. Okey, advantage dia untung besar lah. Okey. Disadvantage dia rugi besar. Okey. Katakanlah kita bawa kereta 60 km sejam. Accident. Accident. Okey. So sakitnya sikit lah. Okay. Kalau kata kali 2, bawa 120 km. Okay. So nisbah dia itulah. Okay, memang capai destinasi tu cepat. Untung tu cepat. Tapi kalau kata accident, sakit dia 2 kali ganda lah. So begitu. Okay. Dan quarter margin, half margin ni tak boleh overnight. Okay. Bermaksud kita buka hari ni, tutup hari ni. Sebab tajuk ni, kalau tanya pasal margin, sebenarnya tajuk dia tajuk bulan 9. Okey, tapi tak ada masalah saya jawab. Saya jawab secara simple je lah. Mostly, pastikan modal kita cukup dan kita sanggup rugilah. Okey, bukan tak boleh pakai half margin, bukan tak boleh pakai quarter margin. Sebab benda tu adalah intraday facilities yang diberikan oleh broker. Okay? Terbaik. Boleh. Okay, so tadi kita nampak yang based on you punya slide ni tadi, you mention you punya jangkaan keuntungan 5,000 dan kita sanggup rugi 2,500. Boleh tak saya katakan dia punya risk to reward ratio tu dalam 1:2, dan kalau bagi seorang trader, apa nisbah risk to reward ratio yang sepatutnya? 1:2 dah cukup okey ke atau macam mana? Paling rendah yang terbaik adalah 1:1.5. Okey. 1:1.5 lah. Okey. 1.2 ni standard. Kata apa? Senang kira. 1.5 contohlah kalau kata kita nak untung 10,000 kan?
Sorry, kita nak untung 12,500 gitu, kita sanggup rugi 10,000. Itu salah. Okey, kita nak untung 15,000, kita sanggup rugi dalam 10,000. Begitu. Itu nisbah terendah lah. Jangan rendah daripada nisbah 1.5. Okey, itu pesan saya sebab kalau kata untung 1,000 nak rugi 1,000, super baling dadu je. Okey, so paling dah nisbah 1.5 lah. Okey. Tak apa, mungkin kita boleh sambung dulu slide dan kita tambah lagi soalan seterusnya kemudian. Alright, boleh. Jadi saya bagi sikit untuk yang seterusnya. Okey, risiko dan ganjaran dalam dunia SCPO. Boleh? So ini kita kena faham lah. So saya sini akan explain apa risiko-risiko yang akan berlaku dalam dunia SCPO ni sendiri dan apa ganjaran yang ada dalam dunia SCPO. So, untuk risikonya adalah perubahan harga minyak kelapa sawit itu sendiri. Okey. Jadi, kejap kalau kata, boleh ke saya share satu chart? Boleh, silakan. Okey. Ini adalah contoh, nampak chart sekarang Okey, nampak. Trading view kan? Trading view betul. Okey. Jadi untuk trading view pergerakan sehari ni 5 minit lah. Pergerakan sehari untuk SCPO setakat Jumaat, kalau kata daripada terendah dan tertinggi tu, saya besarkan sikit bagi cantik. Jadi kita akan kira pergerakan sehari tu berapa dalam 75 poin. Jadi 75 poin ni berapa? 75 kali dengan 25. Okey, bersamaan dengan 1,000 berapa kan? 1,700, 1,825 rasanya. Sekejap, aku kena buka kalkulator lah. 1875. 1875 kan? Okey, 1875 lah. 1875. Okey, jadi untuk sehari pergerakan pun dah banyak macam ini. Okey, kalau saya cakap sebulan 200 poin tu achievable tak? Boleh achievable. Okey. So dia tak mustahil, boleh dicapai. Cuma caranya kena betul lah. Okey, jadi risiko yang pertama adalah pergerakan SCPO itu sendiri. Okey, kalau kata menurun ke menaik ni kita kena belajar technical analysis lah. So risiko yang pertama adalah pergerakan SCPO. Untuk risiko yang kedua adalah faktor cuaca yang mempengaruhi hasil tanaman. Okey. Benda ni untuk siapa-siapa yang swing trading memang benda ni sangat-sangat membantu dia punya trading style. Katakanlah hasil pengeluaran tanaman tu sikit, law of supply demand. Demand banyak, harga akan naik untuk jangka masa panjang. So kita ready untuk buy lah. Okey. So risiko yang ketiga ataupun ganjaran yang ketiga adalah perubahan dasar kerajaan berkaitan dengan industri sawit. Katakan dinaikkan cukai import, cukai ekspor, kalau diturunkan cukai ekspor ataupun dasar dia nak mengeksport ke negara asing dengan lebih banyak dan negara tersebut menerima. Jadi satu berita baik untuk industri sawit lah. Jadi benda-benda kena take note. Alright. Yang keempat ni sangat penting, keadaan pasaran global yang tidak menentu. Okey. Contohnya perang ataupun ekspor dekat. This year rasanya benda ni tak affected sangat. Untuk last year Tuan Izzah trade last year. Macam apa soalan? Untuk tahun lepas. Tahun lepas ya. Tahun lepas Tuan Izzah trade ke? Oh tak ada, akaun dah buka tak sempat trade lagi. So, untuk last year, kita tengok dalam bulan 3 tak silap. Bulan 3 rasanya. Okey. So, ini candle panjang ni lah. Ni sehari punya dalam sehari punya pergerakan dalam 899 poin.
Okey. Jadi saya genapkan dalam 900 poin kalikan dengan 25. Okey. Bersamaan dengan 22,500. Kalkulator baliklah. 900 kalikan dengan 25. Okey, 22,500. Tertutup. Okey, tak apa. Jadi ini masa perang. So benda ini kena take note untuk siapa-siapa yang trading SCPO. Okey, digotu terus ke ujung. Okey, untuk risiko yang keempat. Dan risiko yang kelima adalah pergerakan buka tutup setiap sesi. Okey, SCPO terkenal dengan gap. Setiap sesi mesti ada gap. Okey. Jadi Alright. Okey. Apa yang saya maksud dengan pergerakan buka tutup setiap sesi ini adalah ini. Okey. Setiap sesi mesti ada gap ini. Okey. Untuk sesi yang lain buka tutup dia akan ada gap. Jadi SCPO tidak lari dengan gap inilah. Okey. So kita kena fahamlah. Contoh macam sesi malam ini tak ada gap. Begitu. Okey. So ini adalah sneak peek lah. Okey. So kelima-lima risiko ni kena ambil tahu dalam dunia SCPO. Jadi kalau nak masuk tu jangan masuk. Terus masuk je. Tanya reminder apa risiko-risiko saya sanggup lah risiko macam ni. Boleh masuk. Okey. Risiko. Dalam risiko besar, ganjaran dia pun besar lah. Begitu. Okey. So, dan kita ada peluang lah. Peluang mendapat pulangan yang tinggi. Okey. Untuk sekarang, kita ada akses pasaran di atas talian. Bermaksud kita boleh tekan order daripada rumah sekalipun. Okey. Jadi, sambil tu berhenti kejap, tekan order pun boleh. Right. Jadi senanglah. So semuanya boleh guna smartphone pun ada aplikasi, broker memang ada sediakan benda tu, smartphone boleh, web based boleh, PC pun boleh. Alright. Jadi pegangan kontrak dia boleh pegang semaksima 36 bulan. Okay, kita boleh beli kontrak yang tahun 2027. Okay. Jadi tahun 2027 kontrak ni. Okey. Untuk berkenaan dengan kontrak ini, tajuk dia tajuk lain. Cumanya saya bagi orang kata apa, secara orang kata apa, surface. Apa yang kita kena tahu tentang SCPO ini sendiri. Okey. Cuma yang pertama kita kena faham, inilah kena tahu. Okey. Modal dah cantik, ia satu step untuk kita nak terjun SCPO. Okey. Bukan maksud modal yang rendah tu kita tak boleh guna. Boleh. Okey, cuma bahaya sikit lah. Dan pastikan modal yang kita trade tu tadi modal yang tidak pakai. Alright. So, untuk yang keempat, ini dia. Dan yang kelima ni, okey. Saya stop dulu untuk Q&A. Sebab tajuk kelima ni tajuk lain. Okay. Boleh. So, mungkin kita boleh go through sekejap. Okay, tadi. Okay, ada yang tanya daripada Hafiz. Kalau modal 10,000, boleh ke trade 2 lot? So sebab kalau semaman saya, mungkin kalau half margin boleh 2 lot. Tapi mungkin Tuan Syamil ada any advice ke kalau modal 10,000? Okay, cari broker yang ada half margin lah. Kalau betul-betul nak trade. Okay, ataupun quarter margin. Kalau kata broker tu cakap, siapa tadi nama? Hafiz. Okay, kita cakap, Encik Hafiz tak boleh trade quarter margin. Encik Hafiz tak boleh trade
half margin. Encik Hafiz kena trade full margin. Bermaksud Encik Hafiz tak boleh nak trade 2 lot lah. So begitu. Sebab Okay. kalau ikut pemahaman saya tadi, maknanya kalau even though the full margin, as long as you punya apa kata modal kali 1.4 tadi kan minimum. So maknanya kalau dia modal 9,800 pun dah okey kot trade apa full margin kan, instead of trade full lot tapi Betul. half margin kan. Tak ada masalah lah. Okay, Jadi soalan okey. Boleh. apa yang selalu cikgu saya pesan, kita buat trading ni sebagai satu maraton. Okay? Bukan sprint So, masuk sikit-sikit, biasa untung sikit-sikit, grab sikit-sikit, and then kita dah biasa, baru nak jump terus. Okay. Modal besar sikit, realistik lah. Okey, soalan seterusnya daripada Faizal. Dia tanya, kalau kita nak target sehari nak buat profit 2,000, kan? Wah, ini betul-betul apa orang kata target aim high lah kan? So mungkin ada any advice daripada Tuan Syamil? Okay, kalau kata tanya saya, ada orang boleh buat. Memang ada. Okay, either modal dia tu besar. Modal besar. Modal dia besar. Katakanlah modal dalam 40,000. So, dia boleh buka lot besar lah. Okay. Ada yang buka dalam modal 40,000, dia trade 4 lot. Jadi 4 lot dalam sehari dalam 20 poin je. Dapatlah 2,000 tu tadi. Okay. Ada yang modal kecil dalam 20,000, dia buka 4 lot. Sehari dapat dalam 1,600. 1,800, 2,000 pun boleh, tapi dia bet untuk loss 1,000 lah sehari gitu. Betul. So kita expect to win, mesti kena expect to loss. Boleh capai satu, modal kena besar. Okay. Kalau kata modal kecil, kita akan letih sebab market tak hari-hari gerak laju. Ada masa dia gerak macam tak ada masa depan gitu. Okay, ada masa dia akan gerak laju, tapi mostly sekarang dia dah start laju lah. Okay, baik. So tadi soalan daripada Muhammad Hanizam tadi yang Tuan Syamil mention tentang apa dia punya production pun boleh affect apa kata pergerakan harga, one of the risiko lah kan. So sekarang ni dengan cuaca panas El Nino, so El Nino ni biasalah bila apa kata weather dia affect kita punya production. So adakah secara langsung dia akan menyebabkan harga akan naik ke macam mana? Okay, mengikut law and demand, supply and demand lah. Kalau kata production tu rendah, okay, demand pula tinggi, jadi harga dia akan naik untuk jangka masa panjang lah. Begitu. Jadi news ni dia akan effect, dia panggil dia fundamental analysis. Okay, dia akan effect mungkin sebulan depan atau 2 bulan depan, begitu. Okay, tapi kita kena tanya diri kita, adakah kita nak trade intraday ataupun nak swing seminggu ataupun nak swing sebulan, begitu. Okay, jadi kena kita tengok kesesuaian dengan cara kita trade tu tadi. Okay, terbaik. Ada soalan tambahan daripada Amir Azlan. Dia tanya, mana nak cari news-news macam ni? Mana nak cari news portal ke apa ke? Okay. Website ke? Boleh. So, untuk cari news-news macam gini, sekejap ni saya boleh add tag dulu. Dekat MPOB. Okay, Malaysia Palm Oil Board lah. Malaysia Palm Oil Board. Dekat situ dia ada news. Mana bahagian news? Tapi ada dalam ni lah. Jadi, kena cari dalam ni. Sebab saya sendiri trade, saya tak pakai news sebab saya intraday. Okay. Tapi mostly news dekat sini. Yang official. Okay. So, saya default slide balik. Alright. Okay, soalan seterusnya juga. Lalang kan. Lalang tentang topik ni. Berdasarkan pengalaman Tuan Syamil lah. Kan. Adakah betul maknanya chances nak buat duit atau nak buat profit tu lebih tinggi pada musim perayaan? Macam contoh apa Raya Cina ke, Raya Aidilfitri ke, Deepavali ke? Ada implikasi ke? Ada track record ke? Ada macam orang kata kalau musim perayaan je memang chances nak buat duit lebih tinggi lah compare dengan musim tak raya. Ada komen? Okay. Berdasarkan komen lah. Komen saya. Okay. Jadi Sipon ni dia tak ikut musim sangat. Okay. Ada masa nak dekat raya tu laju. Okay. Berdasarkan saya trade dalam 4-5 tahun begitu.
untuk produk futures, ada masa nak dekat raya dia laju. Ada masa nak dekat raya dia slow. Okay? Apa-apa pun kena confirmkan dengan technical analysis. Begitu. Okay? Baik. Dia tak ada spesifik macam, dah dekat raya laju. Tak. Ah. Okey, terbaik. Mungkin kita boleh habiskan topik kelima ni dan kita sambung lagi Q&A. Rancak pula tiba-tiba kan. Banyak soalan. Tak kenapa. Kita cuba nak habiskan dan kita ke sesi Q&A tengok macam mana. Alright, boleh. Jadi, untuk bab yang terakhir, dia tak berkaitan dengan 1, 2, 3, 4, tapi dia membantu. Okay? Jurnal pelaburan dalam pengurusan modal. Jadi, sepanjang kita trade sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita mesti nak tahu track record belakang kita. Apa berlaku 2 bulan trade kita tu? Kenapa asyik loss je? Apa salah dia? Okay, kenapa asyik win je kan? Apa salah dia? Win pun tanya masalah. Okay. Kadang-kadang win ni penting sebabnya kita nak tahu apa yang menyebabkan kita win supaya success pattern tu dia boleh repeat. Okay? Adakah sebab tu masa tu kita trade mood kita cantik ke ataupun style kita trade tu sesuai dengan market ke? So benda-benda ni kita boleh detect. Alright? Jadi dalam jurnal pelaburan apa yang kita kena tahu apabila kita memulakan perjalanan pelaburan, jurnal atau diary, trader mesti ada diary. Perlu dilakukan. Jurnal ni boleh ditulis sama ada melalui Excel ataupun buku diary kita. Jadi tak kisahlah. Nak pakai buku 3-5 pun boleh. Kalau macam saya akan guna Excel. So saya tahu, hari ni losses trade saya banyak ini. Sekian-sekian. Kenapa saya loss? Kenapa saya win? Saya screenshot chart and then saya tapik dalam Excel. So that kita tahu kalau kata next punya pattern, kita tahu pattern-pattern ni menyebabkan kita boleh win. Pattern-pattern ni menyebabkan kita boleh loss. Dia, orang kata apa, lagi lama kita screen time dengan chart tu, kita akan lagi faham chart lah yang mana sesuai dengan kita. Benda ni experience. Dia tak ada tujuan itu. Dan kita nak gain experience ni, kita kena ada satu track record yang kita boleh recall balik apa yang akan berlaku. Setahun lepas, time-time gini, masa dia bergerak laju. Apa yang menyebabkan dia gerak laju? Certain kriteria ini. Jadi, kenapa perlu tulis jurnal? Satu, sebagai GPS. GPS atau history cara kita melakukan pelaburan. Setiap hari, katakanlah hari ni loss 6 kali. Tulislah dalam jurnal. Masa tu memang mukanya berpetak-petak lah. Dah lah loss, kena buat diary lagi, letih. Cumanya kita tak nak besok kita loss macam hari ni. Kita tak nak sebab kita buat benda tu hari ni, kita nak repeat besok. So, itu pentingnya jurnal. Ada masa mood kita okey masa trade, ada masa mood kita tak okey masa trade. So, benda-benda ni kena detect. Kena kalkulatif sikit lah, macam meniaga. Tak adanya orang meniaga benda-benda ni tak kalkulatif. Contoh dia meniaga 3 hari. Tak ada orang kat situ. Tak apalah, kita teruskan meniaga sebulan kat situ. Jadi benda-benda ni kita dapat detect. Kita tahu awal dekat mana kita punya kelemahan dan kekuatan kita. Ada masa kalau kata saya trade siang, trade pagi. Trade pagi tak untung lah. Saya busy apa. Trade petang pula. Trade petang boleh untung. So kita tahu trend kita trade petang sahaja. Begitu. Dan yang ketiga, jika bertemu situasi sama, kita lebih bersedia. Itu yang paling penting lah. Itu saya pesan tadi. Alright. Dan yang keempat, mengajar kita supaya lebih berdisiplin. Alright. Dan yang kelima, kita boleh backtesting semula dengan maklumat sedia ada. Sebagai contoh ni, saya boleh share tak? Share content. Ini adalah sebagai contoh jurnal ni tadi. So dekat sinilah. Jadi ini adalah contoh-contoh jurnalnya tadi. Katakan trade tadi, kita akan kira lah point PP, point SL, pukul berapa kita masuk. Jadi kita boleh tallykan dengan chart tu tadi dekat sini. Bila pattern-pattern sini menyebabkan kita untung, pattern-pattern sini menyebabkan kita rugi. Ini paling penting. Kalau kata nak cantik, screenshot chart, masuk dalam Word. Tu. Memang
orang kata apa, benda trading ni, siapa cakap senang, kita akan lalu susah dululah. Bersusah-susah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Okey, yang penting kita jadi seorang peniaga, bukan gamble gitu. Masuk-masuk gamble tidak. So benda ni agak kalkulatif sikit. Alright. Dan yang terakhir, apakah elemen-elemen yang ada dalam trading journal? Okey, sekejap ni saya nak. Alright. Jadi tarikh beli dan masa beli tu penting. So kalau kata kita backtesting balik, kita tahu pukul 3 aku beli sini. Tengok chart balik pada hari yang sama, pukul berapa. So kita tahu tarikh beli. Okey, tarikh jual pun sama, masa beli dan masa jual ni pun sama. Entry, TP atau SL. Yang ini pun kena catat. Alright. Dan jumlah lot lah yang kita masuk tersebut. Dan kenapa jual beli? Dia tak ada datang-datang masuk, ada ilham datang daripada langit apa semua. Terus tekan buy, terus tekan sell. Mesti ada sebab. Okey, sebab tu kita akan tulis kat sini. Okey, kat sini. Alright, ini adalah contoh jurnal ni tadilah. Katakanlah date kita beli 22 hari bulan Jun, pukul berapa kita masuk, entry jenis apa, buy dan sell. Poin berapa kita masuk, adakah kita untung kat situ. Jadi, ini adalah calculation yang kita dapat. Jadi, kenapa masuk kat sini? Sebagai contoh, kita pakai calculation 5 moving average cross dengan 20 moving average buy. Sell. So, kita ada reason lah untuk masuk sini. Jadi, daripada ini kita akan tengok sampailah ke bawah apa success pattern kita. Sebab benda ni disiplin. Kalau tak disiplin, susah nak buat benda ni. Alright. Dan sekiranya contohlah jurnal ni, contohlah jurnal sebulan kita tu tadi. Nampak Excel Nampak. Jelas. Nampak Excel. Okey, nampak Excel. Katakanlah ini bulan yang kita trade. Okey. Jadi sebagai kira-kira ni, okey. Jadi kita dapatlah gross gain kita berapa untuk sebulan tu. 3,000. Berapa kali kita trade? 10 kali. Okey. Inilah charges daripada broker. Dan ini adalah net kita punya gain. So kita tahu sebulan kita gain 140 poin. Mencapai tak kita punya ini? Okey. Benda tu kan recall lah. Okey. Back kepada atas tu balik. Okey. Jadi, kita akan dapat win rate kita berapa, kumulatif kita berapa kita loss dan PL ratio kita ni tadi. Okey. Jadi, PL ratio yang saya cakap yang terbaik adalah 1/1.5 lah. 1/5, 1.5 lah. Gitu. Okey. Sama dengan 1/1.5. Jadi, kalau kata PL ratio kita tu lebih daripada 1.5, which is okey. Kita punya trading style tadi. Bawah pada tu agak sakit sikit. Okay. So, kita ada tak Syamil win rate 100%? Tak. Tidak. Kita ada masa kita loss. Okay. Ni pun 60% je win. Tapi, gross gain kita besar. Sebab apa? Win kita ni, bila kita win, kita besar. Bila kita loss, kita kecil. Tu PL ratio kena jaga. So, kena buat begitu. Okay. Dia jadi macam kelas technical lah ni. Gitu. Tapi yes, berdasarkan pengalaman saya trade 10 tahun, benda ni kena buat. Supaya kita bagi tahu yang kita invest ni dalam dunia SPO ni tak main-main. Dia tak ada cuba jaya, semua tak ada. Masuk kena disiplin, cari cikgu-cikgu atau remiser yang betul-betul in that area untuk guide kita which is the best. Which is the worst untuk elak-elakkan perkara-perkara ini berlaku. Kalau loss nak buat apa? Kalau win nak buat apa? Cari remiser lah. Remiser akan bantu. Alright. Jadi, okay. Jadi, untuk tajuk saya, rasanya sampai dah habis kat situ. Okay. Sekarang kita masuk kepada Q&A.